Assalamualaikum dan salam seindah mentari. Kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati. InsyaAllah kita hari ini bertemankan kita bertiga sebenarnya bersama dengan Hanif Miswan. Sekejap lagi kita tegur dia. 13 November 2020 bersama dengan anda untuk hari Jumaat bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Hari Jumaat ni kalau untuk kamu sendiri saya panggil sebagai bonus day. Bonus day. Hari bonus. Kita buat kebaikan semuanya dia ada bonus untuk kita. Kan? Setiap kali hari Jumaat ni kita panggil sebagai hari penghulu segala hari. Kita harapkan hari ini juga menjadi hari yang baik-baik sahaja untuk anda. Ya, InsyaAllah. Okay? Dan juga bagi saya tadi hari Jumaat adalah hari untuk bertanya. Bertanya, melihat alam, bertadabur. Contohnya langit tegak, mana tiangnya. Kemudian ikan bila tidurnya. Burung kenapa Ikan tak bila jatuh? Tidurnya. Banyak pertanyaan dan tunjuklah pertanyaan kepada diri kita sendiri apa yang kita telah pun lakukan. Sebab saya mungkin terkesan dengan apa yang dibuat oleh contohnya macam anak saya. Dia ada buku kamus Pahala dosa. Dosa pahala. Jadi kalau kita orang dewasa membuatnya pasti tidak mampu. Sebab rasanya begitu banyak sekali yang terkandung dalam buku dosa itulah. Moga-moga itu menjadi iktibar untuk kita semua. Sebab apa yang berlaku ini sebenarnya adalah satu iktibar yang nyata. Termasuklah apa yang berlaku dalam negara, dalam dunia ketika diserang dengan pandemik. Dan apa yang juga berlaku kepada institusi sukan ya. Ya, betul. Assalamualaikum semua, selamat pagi kedua-duanya. Sekarang betul institusi sukan juga antara yang terkesanlah terutama dalam negara kita di Malaysia sebab ramai mengatakan bahawa ianya boleh dijalankan. Semalam pun kita dah mendapatkan beberapa pandangan berkaitan dengan perkara ini tetapi telah pun disahkan bahawa bola sepak tamatlah untuk musim 2020 ini. Telah pun dibatalkan kerana atas arahan tidak boleh dilangsungkan dan lebih mengejutkan dan juga agak mencuri perhatian juga berkaitan dengan tiada kebenaran untuk pasukan Johor Darul Takzim pergi ke peringkat Asia, Asian Champions League ACL kerana tidak juga turut tidak dibenarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Saya percaya bahawa ini mungkin telah pun dirangkumi pelbagai aspek lah boleh kita katakan. Saya percaya juga ramai rakan-rakan peminat-peminat agak marah dengan keputusan ini tapi mungkin pelbagai aspek sekali lagi lah dia telah merangkumi pelbagai aspek. Rumusan awalnya ialah kita merancang tapi Allah lebih merancang. Itulah konsep Jumaat yang kita terapkan. Sebab hari kami pun menampilkan warna-warna yang ada kaitan dengan alam untuk kita renung. Macam saya ni warna matahari. Saya hijau pucuk pisang sebenarnya. Saya tak pasti anda nampak di rumah warna apa. Macam Hanif Miswan dia warna-warna tanah. Tanah betul. Ya. Tanah ni lebih kuatlah sebab dia lebih menimbulkan keinsafan sebenarnya. Dia dipijak. Kembali ke tanah. Ya. Niswan. Wow, saya tak fikir. Tanah dipijakan. Tapi dia tidak menenggelamkan orang. Tapi dipijak bukan maksud dia merendahkan rendah ataupun tak ada maruah. Bukan dalam konteks itu tetapi dia memberi paksi kepada orang lain untuk berdiri. Betul. Muka bumi, bangunan dan sebagainya. Okey, pastinya ramai yang sedih macam kalau mereka yang dalam kalangan ataupun komuniti bola sepak akan sedih Hanif Miswan dengan keputusan yang dilakukan tapi pastinya kita harapkan yang terbaik. Itu adalah kerana untuk menamatkan dan memberikan keadaan yang lebih baik lagi di Malaysia. Okey, seterusnya kita nak kongsikan tentang statistik harian COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Semalam mencatatkan lebih kurang 919 kes baharu. Namun begitu kes sembuh mencatatkan 996 kes dan kematian dicatatkan adalah satu kematian. Ini menunjukkan secara keseluruhannya jumlah kematian adalah 303. Dan jumlah terkumpul kumulatif di Malaysia setakat semalam ialah 43,791 dengan sejumlah 32,069 yang telah pun sembuh. Dan kita harapkan November ini memang dijangka memang antara keboleh cerita yang tinggi dan kita harapkan landainya menurun kembali dapat dinaikkan pada Disember nanti. Sebab saya kagum dengan individu yang ataupun organisasi yang memang dah rancang dah aktiviti pada Disember nanti. Sedangkan ada pihak yang memang tak yakin untuk adakan acara kerana bimbang ianya akan berterusan. Okey, ini menarik untuk anda tahu. Wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya disahkan menjadi red zone ataupun zon merah selepas mencatatkan 243 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pula mencatatkan 42 kes. Semalam apa yang dikabarkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham yang mana kalau mungkin setengah negeri itu mencatatkan
pemulihan ataupun kes-kes yang menurun, mungkin PKPB akan ditamatkan lebih awal mengikut pada negeri-negeri yang berkenaan. Tetapi kalau tidak, PKPB akan dilanjutkan. Dan yang lebih merisaukan adalah keadaan di Sabah semakin lama semakin menurun. Tapi di Negeri Sembilan dan juga Selangor semakin lama semakin meningkat. Di mana sangat setiap dekat kali diumumkan ada kluster baru, kita bimbanglah. Sebab bila ada kluster baru ni, kita bimbang ialah tentang kebolehjangkitan. Baik, dapat kita melihat kepada pecahan yang tadi dikongsikan. Sabah menunjukkan trend penurunan. Kerana sebab ini telah pun dilakukan ujian di lapangan besar-besaran dan kini terlihatlah ada penurunan walaupun ada lagi kawasan tertentu yang menunjukkan dalam kategori merah iaitu yang 41 kes ataupun lebih. Berita baiknya adalah sudah ada zon hijau di Sabah kan. Kalau tak sebelum ini kuning dan merah saja dan kebanyakan telah bertukar menjadi zon kuning dan ada masih lagi sedikit saja yang masih lagi zon merah dan kita pun tahu di Sabah memang telah dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan dan juga PKPB. Jadi memang akan ada jumlah kes yang masih lagi tinggi tetapi sekarang nampak agak terkawal. Tapi seperti di Selangor juga ada beberapa kawasan di PKPD dan mungkin boleh dikongsikan juga sebab satu kawasan di Sepang di Salak Tinggi ini telah pun diisytiharkan sebagai PKPD tetapi telah pun dibuat laporan polis untuk mencari lebih 400 penghuni yang dikatakan telah lari keluar lebih awal daripada kawasan tersebut untuk mengelak daripada terperangkap di sana ataupun di PKPD kan. Bermaksud mereka ini keluar dan mungkin atas inisiatif untuk tidak mahu terperangkap. Tetapi percayalah bahawa tujuan diadakan PKPD ini adalah untuk memastikan bahawa semua penduduk dalam kawasan tersebut di Medan 88 ini yang perlu dijalankan ataupun dilakukan swab test tersebut. Jadi 400 penghuni Medan 88 yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sekarang ini sedang boleh dikatakan diburu oleh pihak polis lah untuk memastikan bahawa mereka pulang kembali dan melakukan swab test tersebut. Okey, kita perlu menjadi seorang ataupun warga negara yang sangat bertanggungjawab dan ini adalah antara peranan kita dalam memastikan bahawa penularan ini juga mampu untuk kita kawal. Baik, kita akan teruskan dengan paparan menarik di Akhbar Harian NST terlebih dahulu. Ya, di mana kita melihat pada sambutan Syawal dalam keadaan yang kita berjuang. Sama juga dengan Deepavali yang disambut esok. Let there be light. Deepavali will be celebrated tomorrow with strict SOP in place under the pall of a pandemic. Festive cheer, however, is not lost as celebrants remain hopeful of light eventually conquering darkness and the triumph of the human spirit. Walaupun dalam keadaan SOP yang ketat, namun tidak menghalang untuk teruskan aktiviti kekeluargaan. Sebab saya yakin dan percaya bahawa sebenarnya pun banyak kita kongsikan, banyak aktiviti Deepavali ini berlangsung dalam rumah. Awal pagi mereka ni ada mungkin ritual tertentu seperti bersembahyang ataupun meletakkan apa-apa elemen. Mungkin ada kepercayaan yang telah pun diterapkan dalam tradisi masyarakat Hindu dan ini dinamakan sebagai bila mereka ni bermain dengan warna tau Fitri. Jadi banyak aktiviti menarik seperti apa yang anda dapat saksikan. Mereka melakarkan ataupun menghasilkan kolom mengikut kepada kreativiti masing-masing. Ini juga salah satu aktiviti yang tidak perlu dilakukan di luar rumah. Saya kira kalau dulu mungkin nakkan cantik kan, tapi mungkin juga ni latihan terbaik untuk anak-anak kecil ke membuat kolom ini yang disebutkan sebagai smaller scale festivities with SOP in mind. Dan juga yang paling penting untuk menyebarkan cahaya Deepavali. Spread Deepavali joy with arts ataupun yang disebutkan tadi sebagai kolom. Yang disebutkan tadi sebenarnya adalah hasil daripada karya Kogulan Harikrishnan yang membuat kolom di sebuah kelab yang sebelum ini diisytiharkan sebagai kawasan yang perlu menjalani PKPD. Tetapi kembali diisytiharkan bebas dan diletakkan di situ. Menarik. Kita Ejaannya mengharapkan seperti kolam tapi sebutannya kolom. Kita mengharapkan walaupun sambutannya pastinya agak sederhana bagi seluruh masyarakat India, tapi kita harapkan yang terbaik kan. Pastinya ada sinar, ada harapan tertentu untuk sambutan Deepavali pada hari esok. Okey, selamat menyambut Deepavali. Mungkin ada yang menikmati maruku. Maruku adalah maruku yang favorite tu. Paling mencabar lah. Mungkin tak dapat mereka ni menjamu selera Deepavali yang lain, dapat dikirimkan. Tak dapat berjumpa, kirimkan. Sebenarnya kita mengirimkan ketupat dan rendang. Awal minta ni. Okey, baik. Saya nak teruskan di berita harian. Okey, perkongsiannya di halaman ke-22 tapi di muka hadapan ada juga dibabitkan berkenaan dengan vaksin COVID-19. Ini adalah berkenaan dengan sidang ASEAN yang perlu sepakat dalam dapat akses sama rata berkenaan dengan vaksin
COVID-19 dan juga ditawarkan juga berkaitan dengan kerajaan membenarkan taska beroperasi semula sepanjang PKPB dengan SOP ketat. Tapi di halaman ke-22 menjadi pilihan pada pagi ini adalah berkaitan dengan isu air sekali lagi, dan ini ada sedikit penjelasan dari pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menafikan dakwaan pihaknya dan Indah Water Consortium Sdn Bhd lewat bertindak menangani kejadian penemuan efluen asing di loji rawatan kumbahan LRK Taman Vilox, Rawang, Selangor pada 4 November lalu. SPN dalam kenyataan semalam berkata penemuan efluen asing itu bukan punca pencemaran menyebabkan penutupan 4 loji rawatan air Selasa lalu yang mengakibatkan gangguan bekalan tidak berjadual di Lembah Kelang. Suruhanjaya berkenaan mengarahkan IWK menghentikan operasi di LRK terbabit pada 5 November lalu dan mengarahkan tiada sebarang efluen dilepas keluar dari premis berkenaan ke Sungai Gong. Okey, ini sedikit penjelasan berkaitan dengan isu ini, dan pada pagi tadi telah pun diberikan perkembangan terkini mengatakan bahawa hampir 80% sehingga ke 90% bekalan air telah kembali pulih, tetapi dijadual pada hari ini insya-Allah akan pulih sepenuhnya di sekitar Lembah Kelang ni. Okey. Seterusnya di Harian Metro. Harian Metro saya nak kongsikan ini berkaitan dengan fenomena banjir yang mana di pantai di Kelantan yang berada di halaman 30. Pihak Jabatan Meteorologi Kelantan menjangkakan kejadian banjir di kawasan pantai bermula 14 hingga 16 November jika hujan lebat monsun berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar. Di sini juga dimaklumkan diramalkan hujan pada paras purata bagi November 2020 hingga Mac 2021 kecuali sedikit melebihi paras purata pada Disember 2020. Bermaksud hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh terdekat. Kita juga harus ambil tahu dengan fenomena La Nina lemah yang berlaku menyebabkan cuaca menjadi lembap. Selain terdapat 4 hingga 6 episod hujan lebat yang akan membawa kepada monsun, yang akan membawa kepada hujan lebat berterusan. Okey, kita juga nak mengetahui apakah persiapan awal yang boleh dilakukan oleh komuniti maritim ataupun komuniti pesisir pantai. Apakah langkah-langkah keselamatan dan bagaimana pandangan agaknya tentang bajet untuk nelayan. Betul. Yang baru-baru ini telah pun diumumkan satu berita baik. Jadi untuk Sebab memang ketika tenggujuh pun memang diuji setengah tempat. Betul. Ditambah pula dengan pandemik, jadi macam-macam dugaan berlaku. Dan kita bersama mendapatkan pandangan daripada Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Haji Osman Abdul Latif, dalam secara panggilan video untuk berkongsi fikrah dan pendapatnya tentang bagaimana monsun timur laut dan juga kesannya kepada nelayan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi video call bersama dengan kami di MSI, Tuan Haji. Sama-sama. Okey Tuan Haji, kita nak tahu juga bagaimana pandangan dari pihak Tuan Haji sendiri berkaitan dengan baru-baru ini telah pun diumumkan satu berita baik, insentif bulanan dinaikkan kepada RM300 bagi nelayan. Apa mungkin komen Tuan Haji untuk belanjawan negara 2021? Okey, terima kasih. Sebelum dulu saya selaku Ketua Pengarah LKM ingin merakan dan ucapan setinggi-tinggi penghargaan ke atas keprihatinan Kerajaan Malaysia bagi dalam membentang belanjawan negara tahun 2021 yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 6 November yang lalu. Dalam pengumuman ini, kerajaan telah mengumumkan insentif kepada sektor pertanian sebanyak 1.7 bilion untuk pertanian, ternakan dan juga perikanan. Di dalam pada itu, dalam sektor perikanan terdapat 2 insentif yang agak menarik yang telah diumumkan, iaitu yang pertamanya insentif hasil tangkapan nelayan, di mana elang sara hidup nelayan berada dalam kelompok insentif ini, di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 151 juta diberi kenaikan elang sara hidup nelayan sebanyak RM50 daripada 250 kepada RM300. Insentif ini, kenaikan elang sara hidup ini telah memberi faedah kepada 40,000 orang nelayan yang mana pasti mereka akan gembira. Program ini adalah bertujuan untuk membantu golongan nelayan meringankan bebanan menghadapi tekanan ekonomi disebabkan kenaikan kos sara hidup, di samping merupakan insentif dalam sektor industri perikanan supaya kekal berdaya maju. Dan mereka juga insentif ini supaya mereka dapat meneruskan aktiviti harian mereka dalam menghadapi pada pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sekarang.
Dalam pada itu juga satu insentif yang baru yang telah diumumkan sebanyak 150 juta iaitu insentif pembiayaan di bawah program pemodenan vessel dan mekanisme tangkapan di mana nelayan boleh meningkatkan pada pemodenan kapal mereka daripada zon A ke zon B dan zon C dan memberi manfaat sebanyak 33,000 nelayan zon A dengan mereka boleh mendapat pinjaman sebanyak 5 juta ringgit untuk satu program dengan kadar faedah sebanyak 3.5%. Insentif ini diletak di bawah pembiayaan, di bawah pengelolaan di bawah Agrobank, Pengeluaran ini jelas memberi kerajaan sentiasa prihatin dan menghargai khidmat bakti masyarakat nelayan dalam memastikan bekalan ikan dan hasil laut dan negara terjamin. Jadi memang sepanjang Tunku Johor ini memang dijamin bekalannya mencukupi di semua negeri, Tuan Haji? InsyaAllah. Di dalam jangkaan kita, setiap hari pendaratan ikan di dalam negara lebih kurang 5,000 metrik tan sehari. Di mana penggunaan di dalam negara mengikut populasi kita 32 juta orang, makan ikan sebanyak lebih kurang 2,000 hingga 3,000 metrik tan saja. Dalam pada itu, kita telah pun ada stok bekalan. LKM sendiri ada stok bekalan sebanyak 120,000 metrik tan satu hari dalam stok sentiasa ready. Jadi cukup untuk bekalan dalam satu bulan. Dalam konteks itu juga, dan seluruh negara, kita ada stok termasuklah dalam stok swasta daripada stok bekalan swasta dan juga stok bekalan kerajaan sebanyak 180,000 metrik tan. Di mana kita jangkakan keperluan dalam negara sebanyak 150 metrik tan satu hari. Dalam keadaan itu juga, LKM telah pun menyediakan membuat simpanan ikan dipanggil QFIS. Kalau tuan-tuan pendengar dapat maklum, sudah mendengar bahawa ini, iaitu ikan rakyat yang kita sebut ikan QFIS ada 8 jenis, iaitu ikan kembung, pelayang, kencaru, selar, pelaling, ikan air, ikan keli dan juga ikan salvia. Kita sentiasa sekiranya bekalan ikan cakapan ikan nelayan kita tidak dapat turun dan kita akan keluarkan stok bekalan ikan QFIS. Buat masa sekarang ini, Majlis Keselamatan Negara tidak menghalang pihak nelayan dan juga dalam sektor pertanian turut bekerja untuk menangkap ikan dan juga dalam aktiviti harian mereka. Jadi buat masa sekarang ini, saya jamin bahawa bekalan ikan dalam negara kita insya-Allah akan mencukupi dan tidak ada masalah. Dan malah kita ada kelebihan dalam lebih kurang 30,000 metrik tan lagi yang kita ada simpan stok. Terima kasih. Baik, Tuan Haji. Mungkin yang terakhirnya sedikit nasihat dan juga bagaimana dengan persiapan awal yang perlu dilakukan oleh komuniti pesisir pantai dan juga komuniti-komuniti nelayan untuk memastikan tidak ada masalah dan juga tidak ada lagi kehilangannya. Yalah, keadaan ini boleh merangkut nyawa dan sebagainya kan, supaya mereka lebih bersedia. Tuan Haji, silakan. Okey, saya dalam kesempatan ini saya ingin merayu kepada semua nelayan supaya sentiasa berhati-hatilah untuk turun ke laut, terutama dalam musim setujuh yang selalunya berlaku di dalam bulan November, Disember, Januari dan sehingga ke Februari lah. Dan buat masa sekarang ni kita LKM sendiri telah menyediakan di kalangan nelayan sendiri sebanyak 1,600 nelayan yang telah diberi latihan dipanggil kumpulan kesan, iaitu kumpulan keselamatan nelayan yang sentiasa untuk membantu nelayan sekiranya dan juga membantu pihak berkuasa mencari dalam sekiranya rakan-rakan mereka menghadapi bencana di dalam laut. Di dalam pada itu, LKM telah memperuntukkan sebanyak 1.5 juta ringgit dalam konteks untuk membantu nelayan dalam konteks berlaku bencana. Di mana sekiranya berlaku bencana, kita akan terus mengeluarkan peruntukan ini sebanyak RM5,000 kepada nelayan untuk dalam usaha-usaha untuk mencari rakan-rakan mereka sekiranya mereka berlaku nelayan. Dan saya mengharapkan supaya nelayan sentiasa titik banyak apabila sebelum turun ke laut membuat kajian tentang keadaan gelombang dan cuaca di laut dan juga menghubungi persatuan nelayan yang terdekat untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan cuaca. Dan saya menyeru juga supaya utamanya nelayan kumpulan A, vessel kumpulan A yang turun menangkap ikan sekitar 5 batu nautika di dalam laut
berturut secara berkumpulan dan sekiranya apa-apa berlaku bencana kepada mereka, insya-Allah rakan-rakan mereka dapat membantu mereka dalam bentuk kumpulan. Dan saya juga meminta menyeru supaya dalam keadaan pandemik wabak COVID-19 ini, minta supaya semua nelayan-nelayan sentiasalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, sentiasalah memastikan jarak pada fizikal, sentiasa berpakai penutup muka dan juga sentiasalah membasuh tangan dan menjaga kebersihan diri. Saya harap semua nelayan seluruh negara mematuhi memahami keadaan pandemik COVID-19 ini dan mematuhi SOP seperti yang telah saya tetapkan. Bersama ini kita semua bertanggungjawab untuk menghentikan wabak COVID-19 ini. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tun Haji Osman Abdul Latif, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM yang berkongsi harapan dan juga bagaimana SOP terbaik untuk membantu golongan yang terjejas seperti nelayan. Betul. Dan kita pun ada peranan untuk membeli hasil mereka ataupun membantu cakna apa keperluan mereka. Kadang-kadang memanglah ada bantuan tapi tidak mencukupi, mungkin ada yang nak ramai. Inilah masa untuk kita berperanan dalam satu komuniti yang menghibah. Okey, dan keadaan ini tidak diambil kesempatan oleh peniaga-peniaga ataupun pengedar-pengedar ikan. Harga selalu naik selalunya kalau keadaan-keadaan macam ni. Okey, kita harapkan yang terbaik. Kita ada satu lagi nak dikongsikan daripada utusan Malaysia. Ya, bersama dengan saya utusan Malaysia. Ini berkaitan dengan perkembangan penyanyi legenda kita atau penyanyi veteran kita, Datuk M. Kilau dikejarkan ke hospital akibat sesak nafas. Penyanyi veteran Datuk M. Kilau dikejarkan ke Hospital Teluk Intan akibat sesak nafas. Ini menurut anak lelakinya, Ahmad Zaini. Bapa ini dimasukkan ke hospital pada pukul 3.15 petang semalam setelah mengadu sesak nafas sejak malam kemarin. Katanya bapa ini kini stabil namun masih dalam keadaan lemah dan mula mengadu sesak nafas pada pukul 11.30 malam semalam dan mula-mulanya dibawa ke klinik kesihatan Bagan Datuk, tapi selepas dibawa pulang ke rumah kembali keadaannya semakin sesak. Saya terus membawanya ke Hospital Teluk Intan pada petang semalam dan mungkin sedikit pengetahuan untuk bersama juga, kesihatan penyanyi yang terkenal dengan lagu Cek Mek Molek dan Gila Judi itu semakin merosot sejak beberapa tahun lalu kerana menghidap kencing manis, sakit buah pinggang dan jantung tidak stabil. Keadaan itu juga menyebabkannya mengambil keputusan tidak lagi membuat persembahan pentas. Malah sejak kebelakangan ini penyanyi itu lebih banyak berbaring di rumahnya di Sungai Baru di Bagan Datuk. Apapun kita mengharapkan agar keadaan kesihatan Datuk M. Kilau agar kekal kuat dan juga cepat sembuh bagi memastikan bahawa dapat pulang ke rumah kembali dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Okey, amin, insya-Allah. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini kita ingin bincangkan bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi berkaitan dengan saka. Kita ingatkan macam zaman sekarang ni teknologi. Boleh nampak tak daripada bacaan? Okay. Saka ni kuat makan. Kita selalu dengar macam tu kan. Tapi bukan tentang itu. Ini betul. Saka bagaimanakah ia memberi impak pada hidup kita sebagai seorang Islam. Baik, kembali kita di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Kita juga nak raikan penonton-penonton maya kita. Terima kasih kerana menyaksikan kami di FB Live MHI TV3. Ya, jadi berikan coretan anda ucapan-ucapan yang menarik khasnya untuk mereka yang menyambut Deepavali Pesta Cahaya yang berlangsung esok. Tetapi dengan keadaan SOP yang amat ketat, tiada sebarang perjumpaan, perkumpulan dan pastinya memanglah perayaan itu intinya adalah tentang berjumpa, bersalam. Tapi kita dalam keadaan yang mencekam ini, COVID-19 masih lagi bermanja-rela. Moga-moga ada ketabahan untuk menempuh ujian ini. Kerana ada yang mungkin nak rentas negeri, balik kampung, tidak dibenarkan. Dan kita memang menjaga keselamatan dan kemaslahatan untuk semua. Okey. Jadi tim MHI sempat tinjau ke Little India. Kita tahu setiap tahun, saban tahun Little India ini menjadi satu tempat di mana membeli belah, melakukan persiapan untuk menyambut Hari Deepavali. Cukup meriah, ramai orang. Tapi bagaimana tinjauan untuk kali ini di zaman ataupun di kala pandemik ini, bagaimanakah keadaannya dan juga apakah situasi sebenar? Ayuh, sama-sama kita saksikan. Deepavali 2020 bakal disambut oleh keseluruh masyarakat agama Hindu di Malaysia pada 14 November ini.
dan pastinya suasananya cukup berlainan berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Malaysia. Dan saya sekarang berada di sekitar Briefings Kuala Lumpur untuk memberikan laporan tinjauan bagaimana suasana persiapan akhir yang dilakukan oleh masyarakat agama Hindu yang bakal meraihkan perayaan Deepavali pada Sabtu ini. Tinjauan saya bersama kru MHI bermula di salah sebuah pusat jualan pakaian tradisional India. Berusia 33 tahun, Tipa Subramaniam berasa sedih dengan kelainan sambutan Deepavali kali ini akibat pandemik COVID-19. Tahun lepas kita lebih meriah sikit sebab kita ada family members, kita ada relative, saudara mara yang datang berkunjung ke rumah, dan sebelum Deepavali tu our preparation was very meriah lah basically. Ya, saya memang berharap akan pulih sebab kita rasa sedih sebab dekat Malaysia ni one of our most multicultural society, dan kita celebrate festivals, multicultural festivals of all the races. Situasi pandemik COVID-19 pastinya memberi kesan khususnya kepada para peniaga. Bagi Tavamani Gunasegaran, 31 tahun, sepanjang 2 tahun dia berniaga, hasil jualan pada tahun ini paling merosot. Tahun ini semua orang tak keluar shopping, takut untuk shopping, lepas pun takut untuk PKP untuk saman, berapa orang, 2 orang je boleh keluar, 3 orang je macam tu dia bagi rules So people pun takut untuk keluar untuk shopping. So bezalah tahun lepas dengan tahun ini, banyak beza untuk shopping dengan sales department pun kurang sikit je. Tinjauan dilakukan sekitar jam 2 petang. Masyarakat India tetap tidak melepaskan peluang untuk membuat persiapan terakhir dengan mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Muhammad Salim Abdul Hanan, 35 tahun. Tempoh pelaksanaan PKPP dan situasi COVID-19 telah memberi kesan terhadap perniagaan pemuda yang berasal dari negara India ini. Sebelum COVID ni, ada lebih customer lah. Kita ada customer daripada JB pun ada, Penang pun ada. Sekarang semua dalam KL saja. Okey, kita ada customer sini ramai. Jual okey. Tapi tak compare last year. Kalau last year memang good sale, tapi sini ya boleh juga. Pushparani Narayanan antara individu yang buat persiapan di saat-saat akhir sebelum menjelang hari perayaan Deepavali. Sebab macam biasa je lah buat shopping, buat sikit-sikit saja. Ni last finish shopping, besok nak sembahyang, beli barang-barang sweet lah. Hope everything will be fine. Better than this year. Menjelang hari perayaan Deepavali, rata-rata pengunjung maupun peniaga tetap bersemangat membuat persiapan dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Meskipun Deepavali kali ini tidak semeriah berbanding sebelumnya, namun inilah nombor baharu yang perlu diteruskan agar kita dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19 yang semakin menular. Ya, baik, memang sangat berbezalah persiapan pada tahun ini seperti perayaan-perayaan yang sebelum ini juga yang perlu dikenakan sedikit SOP yang agak ketat dalam memastikan bahawa kita mampu juga untuk menyambut perayaan ini, tapi dalam masa yang sama mampu juga untuk menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dalam memastikan bahawa penularan wabak COVID-19 ini terkawal dan tidak menjadi puncalah untuk kluster yang baharu. Apapun, masih lagi kita akan menyambutnya perayaan Deepavali ini pada esok hari, dan ini kita ingin saksikan berkenaan dengan ucapan-ucapan dan juga sedikit penghargaan kepada masyarakat India ataupun yang menganut agama Hindu dalam menyambut Deepavali pada hari esok. Sama-sama kita saksikan. Saya mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada seluruh warga negara Malaysia, terutamanya agama Hindu. Selamat Happy Deepavali. My name is Puspa. I wish all my family members and friends happy Deepavali. Thank you. Selamat Hari Deepavali semua orang kawan-kawan saya. Nodia ini Deepavali Pernal வாழ்த்துக்கள். Saya nama Bala. Saya mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada kaum-kaum India semua, seluruh Malaysia. Happy Deepavali. Deepavali lalu warga. Selamat menyambut Hari Deepavali. Ini Deepavali lalu warga. Deepavali. Apa yang paling suka tentang Deepavali? Saya suka makanan lah.
Okey. Makanan dia jarang sekali. Macam kita pernah buat siaran MHI di rumah salah seorang kan, penonton MHI juga. Makanan yang diadakan tu memang sangat berbeza. Kalau nak kata kita ni rendang ketupat dah biasa. Tapi bila kita pergi ke rumah masyarakat India yang menyambut Deepavali, makan dia memang tak berhentilah. Meruku tu je dah sudahlah. Itulah dia. Memang banyak nama. Kita nampak macam satu namanya Maruku, tapi punya ada Banyak puluh jenis. pecahan. Banyak pecahan dia. Ingat, rupanya Maruku tu hanya satu daripadanya saja. Banyak lagi ada nama. Apa yang Hanif Miswan ingat? Apa berkenaan dengan Maruku? Maruku. Dia banyak cabang dia. Oh, tak ada. Saya memang bagi saya semua tu Maruku. Okey. Ya, betul. Pukul rata. Awak tak ingat kan? Itu dah bab sound sekali kan. Tapi dia buat kajian punya ini Maruku, ini apa, ini apa ni. Banyak sekali pecahan. Okey. Yang penting kita teruskan memberi ucapanlah kepada jiran tetangga. Mungkin kita dapat berjumpa. Mungkin ada kumpulan kejiranan dalam WhatsApp dan sebagainya untuk kita sebarkan muhibah dan kebaikan. Okey, kali ini kita nak kongsikan pula persiapan salah sebuah keluarga yang menyambut Deepavali, bagaimana mereka menyambut Deepavali dalam musim PKPP ini kan. Kerana pastinya kemeriahan itu tidaklah seperti sebelum ini, tetapi apakah yang dilakukan oleh keluarga ini? Ayuh sama-sama kita saksikan. Sehari sebelum sambutan perayaan Deepavali, rata-rata masyarakat Hindu sudah tidak sabar menanti ketibaannya. Meskipun sambutan pada tahun ini dilihat kurang meriah, namun Arvina Adikrishna dan keluarga masih bersemangat meraihkan pesta cahaya ini. Kita tak nak norma baru ni affect our mood Deepavali. So kita buat je macam biasa, preparation semua. Tahun-tahun sebelum ni kita memang panggil ramai kawan-kawan, kelik ke sesiapa datang. Mostly pun semua bangsa yang lain. Awal-awal tu macam tak excited. Tapi bila dah start buat persediaan semua, okeylah dapat balik vibe dia nak sambut. Bagi mereka, tahun ini adalah tahun ke-8 mereka menyambut Deepavali di Klang, Selangor. Dalam keadaan normal baharu, mereka bakal menyambut perayaan ini secara sederhana. Sebelum ni macam family saya macam busy juga sebab masing-masing pergi kerja. So siapa yang ada kat rumah je boleh buat preparation lah. So most of the time saya dengan ibu saya. Tapi this time sebab COVID ni, kakak pun terpaksa duduk kat rumah sebab dia work from home. Adik saya pun work from home. So kita ramai-ramai lah ada masa. So as a family kita dapat buat persediaan kita. Bagaimanapun, rutin persediaan mereka pada tahun ini masih lagi sama. Segala persiapan makanan tradisi dilakukan seminggu sebelum menjelang hari perayaan. Macam kuih-kuih muruku semua, after buat baking, baru kita start kuih muruku and everything. Memang kalau Deepavali tu memang ada muruku lah sebab dari dulu-dulu memang dah macam tu. Kalau Deepavali tanpa muruku tu macam memang sesat lah. So mesti ada muruku tu, memang mesti ada. Resepi maruku turun-temurun ini masih lagi dipraktikkan Ibu Arvina. Baginya, ia boleh menghidupkan suasana sambutan Deepavali. Memang saya punya anak-anak tolong saya buat kuih tradisional lah. Tu tepung beras, kena campurkan some spices, salt, and then if can, kita campurkan air. Ada orang campurkan santan yang cair. Boleh pilih air atau santan. Then we mix the spices, 3 kind of spices, and we mix together and put in the achuan and do it lah. Selain persiapan makanan dan pakaian, mereka turut melakukan perhiasan kolom. Kolom yang menggunakan beras berwarna-warni ini mengambil masa 20 hingga 30 minit untuk disiapkan. 1 year once we have this celebration, so kita pakai pakaian baru semua. It's a good celebration for the family. Tahun ini memang beza because of the COVID. So just celebration between the family. Kemeriahan dia memang berbeza lah. This year macam walaupun macam sedih sebab I dah plan nak panggil kawan-kawan ramai tahun ni. Tapi walaupun apa yang saya inginkan tu tak jadi, tapi bila fikir pasal kita lebih tumpukan masa
dengan family tu okeylah, rasa happy sangat. Meskipun Hari Deepavali pada tahun ini disambut dengan begitu sederhana dan dalam keadaan norma baharu, namun kemeriahannya masih lagi dirasai. Dan di hadapan saya ini adalah kolam, di mana kolam ini merupakan antara tradisi keluarga ini pada setiap tahun. Dan sebenarnya kolam ini juga melambangkan warna-warni Hari Deepavali yang bakal disambut. Selamat Hari Deepavali, Deepavali Nakataka. Ya, pesta cahaya, pesta warna yang perlu kita tonjolkan. Dan sebelum kita nak berhenti seketika, ada satu perkara yang boleh kita kongsikan juga untuk pengetahuan bersama. Ini sedikit SOP ringkas lah berkaitan dengan sambutan Deepavali esok, di mana ucara sembahyang naklah mematuhi sepenuhnya SOP pembukaan rumah ibadat yang telah dikeluarkan dan tidak melebihi seramai 30 orang pada satu-satu masa, dan kemudian perlu disanitasi dan kemudian barulah boleh untuk sesi sembahyang yang seterusnya. Dan untuk kediaman di rumah pula, di rumah landed 20 orang saja pada satu-satu masa, dan untuk rumah strata yang bertingkat ini hanya 10 orang bergantung pada keluasan. Okey, itu sedikitlah bagi perkongsian kita bersama, tapi dalam masa sama kita juga masih lagi mampu untuk menyambut perayaan Deepavali ini dengan seadanya lah. Okey, sebelum kita berhenti rehat, Fetri Yahya berjaya mendapatkan penemuan berkaitan dengan Maruku tadi. Silakan Fetri. Maruku. Ya. Suka Maruku ni ke suka yang bawah ni, kecil ni, yang halal lusuh? Okey, saya suka yang lain lagi. Ada yang lain lagi. Ini Maruku biasa. Okey, saya biasa yang ni. Okey. Ini suka. Atau apa nama dia? Ini Maruku, ini Omapuri. 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 Oh, jarang makan lah. Kita panggil semua Maruku kan? Okey, ada lagi. Anim suka yang ni, apa nama? Saya suka yang tadi, Pagoda. Pagoda. Maruku Pagoda yang nama dia. Panjang ni. Ini ya. Yang memang kalau makan kena pakai gigi belakang Dia akan keras sikit. Keras sikit. Tadi memang dia punya tekstur dia lebih keras daripada Maruku biasa. Tapi dia macam ni tu adalah orang buat horoskop. Katanya yang suka yang biasa tu orang yang suka bermasyarakat. Suka yang halus tu suka bersendiri, tetapi orang yang bosan. Itu Fetri lah, bukan? Dia tak berapa bosan sangat. Dia suka bersendiri je. Ya. Okey, sempat itu antara yang kita kongsikanlah, sebab tadi kan ada cakap Maruku tu memang tak sah lah kalau tak ada di sebuah rumah tu yang menyambut Tapi kita terbayang Deepavali. sesuatu. Apa dia? Biryani. Betul lah, betul. Okey, nanti kita cerita pasal tu. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, topik utama kita pada hari ini. Sebab ada orang boleh makan biryani 9 mangkuk. Jangan dikacau. Kita nak tangkap ni. Saka lah tu. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini di MSI. Masih lagi bersama dengan kami, saya dan juga Hanif di MSI. Seperti yang kita kabarkan di awal tadi, topik kita pada hari ini, hari Jumaat, kita ingin berkongsi, menimba pengalaman dan juga mengetahui pengalaman mangsa. Selain daripada itu, mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan saka. Ya, dan ini membabitkan akidah lah sedia maklum. Mungkin ada juga pertanyaan mengatakan bahawa ia seakan normal lah perkataan saka tu dengan keturunan ataupun diturunkan. Dan untuk pemahaman dengan lebih lanjut, kita nak mengalurkan kembali kedatangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Razali sumbangan kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak ketemu. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Makin sihat dah. Boleh nampak. PKP tak boleh pergi mana-mana. Ustaz pun tidak terkecuali ya. Tidak terkecuali. Masak sedap tu, masak sedap. Itu masalah tu. Okey Ustaz, topik kita hari ini tentang saka. Tapi selalu yang kita tahu, mungkin saka ni adalah yang diwarisi kan daripada ibu ayah, bukannya perkara yang baru, perkara yang dah lama diamalkan sebenarnya. Tapi bukannya kata tak ada pada zaman sekarang ini. Walaupun zaman dah maju, zaman teknologi, masih lagi berlaku perkara ini Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan saka ni sebenarnya Ustaz? Okey, berkenaan dengan saka. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Berkenaan dengan saka. Saka ni paling mudah kita sebut, iaitu perkataan biasa kita dengar juga. Tetapi mungkin ada penonton luar sana mungkin tak percaya. Betul. Mereka menganggap benda ni perkara karut dah. Karut dah. Mana ada lagi zaman-zaman milenium, zaman-zaman teknologi canggih ni. Mana mungkin masih ada. Tetapi sebagai kita pengamal perubatan ni, benda ni masih wujud. Masih lagi wujud daripada zaman kita dulu. Berkenaan dengan saka tu sendiri, saka ni ialah perjanjian orang tua-tua terdahulu
dengan golongan makhluk halus yang kita istilah sebagai jin. Dia ni perjanjian ni pelbagai. Mereka adakan satu MOU. Mesti ada satu MOU. Cuma MOU tu tak nampak, tidak bertulis. Kalau bertulis tu mungkin nampak. Sebab tidak bertulis. Ini perjanjian lisan maksudnya. Perjanjian lisan dan juga dari segi perbuatan. Contoh yang saya boleh kongsikan. Contoh orang tua dulu dia ambil saka ataupun buatkan jin jadi sebagai kawan, jadikan sebagai khadam, jadikan sebagai pendamping dan pelbagai lagi untuk jaga kebun contohnya. Untuk jaga kebun, untuk jaga tanaman contohnya, untuk jaga haiwan-haiwan peliharaan contohnya. Jadi pelbagai. Jadi apabila orang tua-tua ni telah pun meninggal, jadi secara tak langsung saka ini akan diturunkan. Diturunnya ada dua kaedah. Yang pertama secara direct ataupun secara secara terus. Secara terus maksudnya diterima terus pemberian tersebut daripada orang tua-tua dulu. Mana sebelum orang tua tu meninggal, dia bagi tahu, kamu tolong jaga ini, ayah ambil daripada dulu. Perjanjiannya gini-gini, kamu tolong jaga. Kemudian kita pun, okeylah ayah, saya terima. Saya terima tu makna kita terimalah saka tu. Yang pertama. Yang kedua yang kita tak nak. Kita tak tahu pun. Tanpa rela. Tanpa rela. Tetapi ketahuilah bahawa saka ni bila mana ada saja perjanjian daripada orang tua-tua dulu, dia akan ikut turun ke bawah. Maknanya daripada datuk turun kepada bapa. Kadang-kadang dia langkau, tak turun kepada bapa, tapi turun kepada cucu direct terus. Dia langkau. Tapi mengikut keturunan dan mengikutlah perjanjian asal. Berapa keturunan ke ataupun sehingga kepada hari kiamat ke, wallahu alam. Mengikut perjanjian itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksudkan sedikit secara ringkas berkenaan dengan saka itu sendiri. Ustaz, melihat kepada penerangan yang sangat baik ini, ialah tadi dimaklumkan ada perjanjian konon nak menjaga kebun contohnya. Dia bagi kita je macam biasalah, ada yang bantu menjaga kebun. Mungkin, tapi kenapa ianya adalah satu yang memesongkan akidah? Kenapa? Sebab soalan mudah saya adalah tak ada yang baik ke pandangan saka ni sebagai orang Islam terutamanya? Sebenarnya Allah dah larang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dalam surah Yasin. Allah beri larangan kepada kita, beri peringatan kepada kita, jangan kawan. Jangan jadikan, sebab syaitan ni musuh yang nyata untuk kita. Mana tidak boleh ada perjanjian, tidak boleh berkawan, tidak boleh berdamping. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran itu sendiri. Banyak ayat Quran sendiri terangkan dengan tegas untuk kita mengelak, untuk kita cegah, untuk kita kawan, sebab dia lebih memudaratkan. Kerana apa yang ni kata? Kenapa tak boleh? Sebab dia memesongkan akidah. Pasal apa? Pasal kebergantungan. Contoh, dia akan menyebabkan kita jadi malas, akan menyebabkan kita rasa tak payah buat lah, aku punya khadam ada, apa nak buat. Itu satu. Dan lagi satu, kebergantungan. Kalau kita istilah sebagai saka dalam perubatan, saka perpemuhan atau dalam perubatan pun ada yang menggunakan kaedah saka, ada yang tidak guna kaedah saka. Jadi yang menggunakan kaedah saka ni biasanya kebergantungan dia. Jadi satu ketika bila mana dia buat rawatan, katakanlah pesakit ni tadi sihat, alhamdulillah, dengan bantuan siapa? Saka ni tadi. Nanti next buat rawatan okey lagi, tapi bila mana 2-3 kali buat rawatan, akhirnya pasal apa dah tak sihat ni, pasal tak jadi ni aku punya ilmu ni pasal tadi. Tanya khadam dia kata, oh sekarang ni kamu punya ilmu takat ni lah, nak power lagi kamu kena buat lain sikit pula. Contoh kamu mula-mula buat perkara-perkara, sebenarnya bila buat perjanjian ni dah tentu ada perkara-perkara yang keji, dah tentu ada perkara-perkara yang mungkar, dah tentu ada perkara-perkara yang menyalahi dari segi syariat itu sendiri akan berlaku sewaktu buat perjanjian. Perjanjian itu sendiri dah tunjukkan bahawa benda tu jadi salah. Tadi bila mana dah ada perjanjian tu tadi, dia akan anggap pasal apa tak boleh. Awak kena improve lagi. Kena buat perjanjian lain lah, kena tambah next level. Next level. Macam main game lah, mesti ada next level. Macam tu. Akan sentiasa ada helah. Akan sentiasa ada helah daripada golongan jin tu, supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak akidah kita. Contoh dia kata macam sebelum ni biasa, tapi lepas ni hang kena sembelih haiwan pula. Darah. Contoh. Dah lepas darah tu kena dah tak power dah. Oh dah tak boleh dah, hang kena cari orang pula. Korban dia. Lagu tu. Itu antara dia dari segi pengesungan akidah dan kemudaratan yang boleh berlaku. Tapi tak semualah. Tak semua yang perjanjiannya begitu. Okey, Ustaz, kita juga nak saksikan bagaimana, sebab Ustaz dah sebutkan rawatan dan bersama dengan mangsa dan sebagainya. Fetri mungkin ada nak dikongsikan?
Kalau kita tengok trend nak cari bahan untuk berubat tu mestilah benda hitam juga. Kambing hitam, kucing hitam dan sebagainya. Betul. Dan hari ini kita akan cuba memanggil seorang gadis secara rambang dan juga Ustaz akan membuat scanning sedikit scanning lah. Bagaimana contoh selalu dibuat. Kadang-kadang di baca tertentu ada mangsa yang menjerit. Ada yang juga mungkin meronta sebagai tidak balas, reaksi tidak balas. Silakan Ustaz. Bersama saya di sini. Jadi Ustaz, pengalaman Ustaz lah. Sebelum Ustaz sampai kepada individu berkenaan contohnya, adakah dapat merasakan sesuatu seperti getaran ataupun apa benda yang ialah pengalaman Ustaz yang panjang? Okey. Itu berkenaan getaran satu. Dan satu lagi sebelum nak buat rawatan, kita dari segi diagnosis. Betul. Diagnosis kepada pesakit itu sendiri. Itu lebih utama dia. Contoh diagnosis ni kita akan tanya, kita akan berbual dengan pesakit. Simptom-simptomnya. Antaranya yang kita boleh tengok dari segi saka, ni pengalaman saya, dari segi metodologi saya. Mungkin kaedah orang lain mungkin berbeza. Tapi lebih kurang saja kebiasaannya. Biasa ada tak elemen penolakan pada peringkat awal tu? Macam dia tidak suka kepada perbualan itu ataupun memang nampak Ustaz je dia memang ada penolakan? Biasanya kalau yang agak ketara ataupun agak kuat, yang maknanya gangguan tu berada sepenuhnya di badan. Bila berada sepenuhnya di badan, yang pertama sekali bila datang untuk buat rawatan dia tak mau. Tak mau. Daripada awal lagi biasanya. Daripada di rumah lagi, dia dah mula menolak. Ada saja alasan untuk datang buat rawatan, ada saja alasan. Dan itu antara yang kuat lah. Kadang-kadang bila sampai pusat rawatan atau nak masuk rumah untuk buat rawatan pun dia dah mula tak nak masuk. Dan bila masuk saja, dia akan kadang-kadang belum buat apa-apa lagi dah mula ada tindak balas. Kalau di rumah Ustaz mungkin kerana sebelum tu kita perlu pastikan tidak ada objek-objek yang bahaya. Bimbang bangsa itu akan tidak balas seperti memegang objek yang tajam dan menyerang orang sekeliling atau macam mana? Biasanya saka ni dia jarang lah, tetapi ada kes-kes yang mana sebab tu bila kita nak buat rawatan, kita akan pastikan rawatan tempat sekeliling kita agak selamat. Bukan di kawasan-kawasan yang boleh dicapai benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya. Ini contoh bagaimana proses diagnosis dan pengesanan dibuat. Ustaz, kalau ianya berlaku, contohlah dalam kalangan kita, keluarga kita, tak jauh lah, tak nak semua ni. Tapi apa tindakan awal yang kita sendiri boleh lakukan? Okey, yang pertama sekali, kebiasaannya saka ni tidak akan terjadi, dia tidak akan keluar melainkan setelah diusik. Maknanya kena ada benda trigger dia. Contoh macam, saya tak pasti, saya pun tak kenal. Tak kenal kita punya model hari ni. Saya rambang je ambil, saya pun tak kenal. Jadi, saya pun tak pasti lagi sama ada pun tidak, tapi dari segi tadi saya dah sembang sekejap tanya diagnosis tu mungkin ada sedikit gangguan itu, tapi wallahu alam. Cuma benda ni kalau tidak diusik dia tidak akan ada apa-apa. Tapi bila mana diusik, maksudnya diusik itulah kita bacakan ayat ruqyah. Ustaz dapat mulakan sebagai kita nak memberi ilmu kepada penonton hari ini. Biasanya kita akan mana-mana pelbagai kaedah, ada setengah letak tangan atas kepala, tapi hari ini saya tak letaklah. Kita cuba bacakan saja, kita cuba dengarkan saja bacaan Quran, mudah-mudahan dia tidak ada apa-apa, mudah-mudahan insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا. وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا. وقل جاء الحق وزحق الباطل
innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbikuma hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Sadaqallahul azim. Cukup sekat dulu saya. Ya, tapi Ustaz tadi nampak ada isakan tangisan ya. Ada tangisan. Maksudnya ada sesuatu yang mendampingi dia. Ada sesuatu mendampingi dia. Dan saya pun tak sembang banyak tadi. Dia ada dua. Satu berkaitan saka, satu berkaitan sihir. Saya tak pasti tapi di antara keduanya tu nampak lebih kepada saka dari segi suatu diagnosis tadi. Itu dia. Atau mungkin ada pelalau Ustaz. Pelalau ni sebenarnya yang dikata dia salah satu sihir. Pelalau ni ialah menghalang jodoh. Okey. Menghalang daripada kita untuk mudah. Memang jodoh Allah tentukan. Yeah. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni dia ambil jalan mudah untuk menghalang satu pernikahan. Contoh Fitri. Contohlah saya buat contoh. Fitri suka kat dia. Tiba-tiba dia nak kahwin dengan orang lain. Jadi Fitri akan buat satu benda supaya dia tak boleh kahwin. Itu yang dimaksudkan dengan pelalau itu saja. Ya, okey. Bila dah tahu ada isakan tangisan itu bagi tanda, jadi maksudnya kenalah mendapatkan rawatan. Ini antara tanda dia yang perlu buat rawatan susulan lah. Perlu buat rawatan. Dan Ustaz dalam keadaan begini apa yang perlu kita lakukan? Sebab kalau rawatan begini biasanya kita akan dapatkan dengan air lah. Dapatkan air untuk kita tenangkan semula. Tapi tak teruk. Tak teruk sangat. Sebab tapi kalau dibaca keseluruhan ayat ruqyah mungkin akan keluar tindak balas. Seperti mana yang kita tengok tadilah. Ditayangkan sebelum ini, tindak balas. Itu tindak balas. Itu pun secara spontan. Ada kemungkinannya. Ada kemungkinan. Ustaz, sebab Allah dah kata dah, banyak-banyak dosa yang tidak diampunkan adalah dosa syirik ni ya. Menyekutukan Allah. Tapi bila kita cerita tentang saka ni, ianya diwarisi. Yang usul itu yang mengamalkan, yang kita mungkin dapat tanpa rela. Kita tak nak pun benda itu, tapi benda itu mendamping kita. Kan? Itu yang dikatakan dengan saka mewarisi. Apa hukumnya kepada... Maknanya bagaimana Islam melihat mereka yang mewarisi itu bukan secara rela? Okey. Yang mewarisi ini yang tak tahu pun benda tu. Jadi kita tidak bersalah. Jadi bila makna kita tidak bersalah dari hukum ni kita tak ada kesalahan, jadi tidak ada apa-apa untuk kita. Tidak ada masalah. Tapi bila mana kita tahu kita ada masalah, cuba untuk rawat. Cuba untuk rawat. Dan sebenarnya dalam segi sama ada saka ke sihir ke apa-apa gangguan, yang paling penting macam mana kita tangani COVID juga. Itu pencegahan. Pencegahan. Ada beberapa kaedah pencegahan. Antara dia yang mana sempat saya ceritalah. Antara dia lazimi membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah lazimi. Mana kita baca setakat ikut kemampuan kita yang pertama. Yang kedua melazimi juga ataupun jadikan amalan ayatul kursi. Dengan 11 kali bacaan. Sekali baca buat 11 kali. Dan biasanya kalau dari segi kaedah perubatan dia ada dengan 9 wakaf lah apa semua. Tapi itu boleh dipelajari. Kebiasaannya kita akan bagilah kepada pesakit-pesakit. Dan lagi kita tanya juga saya kepada adik Syakila, bukan nama sebenar. Okey, apa yang dirasakan tadi ketika mendengar ayat suci Quran? Saya rasa sedih. Sedih? Saya tak tahu. Sebab saya jenis yang berkesan menangis dan saya dah lama tak menangis. Even mak saya pun cakap juga yang macam hati saya macam dah mati. Sedih sebab apa? Ada tak? Tak tahu. Masa tu tak ada gangguan apa-apa? Macam maksudnya bunyi berdesing tidak? Saya berdebar je daripada tadi. Berdebar. Ustaz, tangisan tu apa maksud dia? Tangisan tu maksud dia menangisi. Bila kita baca Al-Quran, sakit ada, kadang-kadang rasa diseksa. Makhluk halus ni bila kita baca kerana ayat Al-Quran, jin ni dia akan rasa terseksa, rasa sakit. Jadi sebab tu dia menangis. Dan lagi satu, bila menangis ni salah satu tanda dia tetap mau berpisah. Itu salah satu tanda. Ustaz, tadi Ustaz kata telah berbual secara ringkas. Secara ringkas. Antara soalan-soalan yang ditanyakan, antara soalan-soalan sewaktu diagnosis ataupun yang kita sembang tadi tu, saya tanya berkenaan latar belakang keluarga. Berkenaan saka ni kita kena siasat latar belakang keluarga. Antara dia kita tanya dalam keluarga dia tidak berkahwin tak? Keluarga mak ataupun ayah dulu.
Sehingga kini maksudnya? Sehingga kini. Okey, jadi kita tanya yang mak ayah dulu, sebelah orang tua dulu. Atas pada kita. Ada tidak berkahwin? Sebelah ayah atau sebelah mak pertama. Yang kedua, ada tak yang ada masalah penyakit misteri? Tiba-tiba. Contoh penyakit misteri paling tiba-tiba ni atau penyakit mental lah. Paling mudah disebut tanya mental. Maknanya dia tidak ada apa-apa sakit. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba terus ada masalah mental. Dia tidak ada ambil dadah, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saja. Dan seterusnya. Itu antara yang saya tanya. Dan saya tanya pula yang berkahwin kerap bercerai. Kahwin cerai. Berulang kali. Dan ada berkahwin tapi sukar dapat zuriat. Ataupun kerap keguguran lah. Dia gugur. Kahwin dia gugur. Ada je Allah nak bagi rezeki, gugur. Tapi memanglah bukanlah semua faktor itu. Tapi itu salah satu. Juga ada orang yang bertanya, sekiranya ada kematian yang melibatkan nenek ke moyang ke, yang memang kita tahu susah nak meninggal melainkan dibuka bombong. Jadi kita bimbang transisi itu berlaku bila pengalihan saka daripada nenek tu kepada yang lain. Sebab kadang kalau orang tu ada 10 beradik, yang mana yang akan dipilih itu macam mana pula? Okey, sebelum saya jawab yang Fitri punya tu, saya huraikan sedikit saja. Saya masa sebenarnya saya terlibat rawatan dan Allah takdirkan saya banyak bertemu dengan orang yang susah nak meninggal. Kebetulan memang saya urus jenazah, Fitri pun tahu yang tu. Betul. Saya urus jenazah. Tapi saya dalam perubatan saya, Allah banyak temukan saya yang susah nak meninggal. Jadi sebenarnya rawatan saka ni sangat susah. Sangat susah sebenarnya rawatan saka. Dan mengikut pengalaman saya dan apa yang saya biasa buat, kebiasaannya saya rawat orang yang ada saka ni, biasa selepas rawatan dia akan meninggal bila kita pisahkan. Bila kita pisahkan saja dengan izin Allah dapat dipisahkan, tuan saka tuan badan akan meninggal. Kebiasaannya. Dan bila ini terjadi, biasanya untuk rawatan saka kita akan kumpul seluruh ahli keluarga. Dan masa yang terbaik untuk kita buat rawatan ini adalah selepas berlakunya kematian. Selepas berlaku saja kematian. Selepas kematian tersebut. Ya, betul. Bila mana yang orang tua lah yang masih ada, mana waktu itu ada pada dia contoh. Dia pun tak rela, tapi ada pada dia pada waktu itu. Jadi bila mana dia dah meninggal, saya akan sarankan untuk rawatan susulan. Biasa selepas dia meninggal, buat rawatan meninggal sehari ataupun 2 hari selepas. Macam soalan Fitri tanya tadi, bila masa benda tu berlaku ataupun peralihan itu berlaku, bila mana mati. Meninggal saja yang orang yang ada tu tadi, lepas tu terus dia akan jumper. Terus akan lompat. Cari tuan baru. Dia memerlukan yang bernyawa. Dia akan cari bernyawa. Ada. Tapi untuk menamat, adakah bila rawatan dilakukan macam yang Ustaz kata, itu menamatkan? Okey, ada kaedah dia. Kalau kaedah saya lah, kaedah orang lain wallahu alam. Kaedah saya bila mana selepas saja buat rawatan, bila mana yang sakit tadi meninggal, hari kedua atau hari ketiga selepas kematian, saya akan datang semula ke rumah dan berkumpul semua ahli keluarga, waris yang tinggal. Waktu itu kita akan bacakan ayat-ayat ruqyah syar'iyah pada waktu itu. Kita akan tahu pada waktu itu salah seorang ahli keluarga dia akan ada tindak balas. Salah seorang ahli keluarga. Waktu kita dah tahu dah. Oh, itulah dia duduk kat sini. Itulah dia. Dan waktu inilah paling mudah untuk kita putuskan rantaian ini. Dengan kita kaedah-kaedah perjanjian ayat-ayat ruqyah tertentu, kita putuskan terus rangkaian ini. Dan kenapa mudah waktu ini? Kerana dia belum menjadi darah daging. Belum, baru lagi nak dalam proses tu. Baru dalam proses 1 hari 2 hari. Jadi dia belum menjadi darah daging. Waktu inilah paling mudah untuk kita putuskan saka itu sendiri dan biasanya dia tidak akan ikut lagi. Okey, Ustaz, sangat menarik sebab kami dari duduk pun dah berdiri dah ni nak bertanyakan soalan. Tapi ini mungkin soalan terakhir kita secara ringkasnya. Kita dah mungkin kita pun ilmu tu tidak seberapa di dada. Kita hanya percaya pada Allah yang satu. Tapi sebagai pendindingnya dalam menghadapi perkara-perkara yang membabitkan memesongkan akidah ni, Ustaz. Okey. Antara perkara-perkara yang kita boleh buat ataupun yang pertama sekali pencegahan saya cerita tadilah. Pencegahan itu sendiri selain daripada lazimi, saya sambung sikit kita dah baca surah Al-Baqarah. Dah baca ayatul kursi. Saya boleh sambung pula dengan 3 kul. Mana kita boleh pilih, bukan saya buat semua, tidak. Boleh pilih salah satu ayat-ayat ni dan satu lagi ayat ni ayat cukup hebat. Ayat benteng, ayat hijab, ayat dinding, ayat pagak, macam-macam ayat, iaitu dalam surah Yasin ayat ke-9. Hani pun biasa baca kot. Pernah dengar ayat tu? Pernah. Pernah buat tak?
Biasa kat Roblox. Saya hanya saya baca Yasin setiap kali baca Yasin ni lah saya tak. Okey, sebab Biasa kat Roblox ni boleh amalkan kat Roblox. Tapi jangan waktu PKP ni janganlah. Okey, itu ayat 9 dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul azim. Amalkan ayat tersebut. Jangan salah guna lah. Jangan salah guna. Okey. Dan yang terakhir sekali iaitu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa samiul alim. Jadikan amalan, jadikan zikir. Ini antara perkara yang kita boleh buat untuk pencegahan. Cegah lebih baik daripada rawat. Saya sangat tertarik sebab sebenarnya tak perlu pun kantung kuning ke tak perlu, tak perlu. Ada kaedah. Yang ada itu amalan yang kita buat, tapi kena keraplah. Kena sentiasa buat, Itu amalan zikir ni tak semestinya kita duduk atas sejadah saja. Jadi waktu kita masak, waktu memandu tengah-tengah jam, tapi sekarang tak ada jam. Alhamdulillah tak ada jam. Sambil-sambil. Itu antaranya amalan yang kita boleh buat. Ustaz, banyak yang kita belajar. Banyak juga yang kita tahu daripada yang kita tak tahu. Terima kasih Ustaz. Kita harapkan agar ini menjadi manfaat juga kepada anda. Kita tidak mahu melihat perkara ini lebih jauh lagi, tapi adalah kerana akidah, kan? Akidah kita, pegangan kita, kebergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama insya-Allah. Nanti kalau ada bawa masak-masak yang sedap tu bawa sekali. Boleh insya-Allah. Sempat, Sihat alhamdulillah. Baiklah, kita terus bersama dengan Fetri Yahya. Ada ingin dikongsikan. Silakan Fitri. Okey, kita legakan seketika keregangan tentang Saka dan berkongsi tentang lagu Cinta Kita musim kedua yang memang trending di media sosial, dan 6 pasangan penyanyi telah buat persembahan di minggu yang pertama. Teruskan menonton episod kedua lagu Cinta Kita yang dihoskan oleh Azwan Ali dan Ellie Mazlin, juga juri tetap Hel Husaini dan Mas Idayu pada 15 November jam 9 malam di TV3, dan kongsi pendapat anda di media sosial dengan menggunakan tanda pagar lagu Cinta Kita 2 untuk anda. Ada 2 bodyguard kat rumah. Memahami dan penyabar. Saing untuk hadiah tunai bernilai RM50,000 dihoskan oleh Azwan Ali dan Ellie Mazlin bersama juri cinta Hel Husaini dan Mas Idayu, serta persembahan dan penampilan mulai 8 November setiap Ahad 9 malam hanya di TV3. Itu dia lagu Cinta Kita musim yang kedua. Dan juga Nestle mencari jago cabaran snack macam pro. Dengan Nestle, wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya memang mudah. Cipta resipi snack, pencuci mulut ataupun minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Muat turun ataupun muat naik gambar ataupun video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam pro dan Dear Nestle. Tag rakan-rakan anda. Yang penting anda ada produk Nestle dalam gambar ataupun video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama dengan Chef Naim di TV3. Layari www.dearnestle.com.my/cabaran snack macam pro untuk maklumat lanjut. Jadi peluang untuk anda mencipta dimensi dan cabaran dalam beraneka warna. Dan kita akan bereaksikan nanti busul bersama dengan artis-artis dalam Vocal Mania. Sebentar ini di MHI. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan, tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta tak perlu
tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Wow, kamu yang buat hatiku bergetar. Senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Wow. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Eddie Kama. Awak yakin ke awak rookie ni? Awak yakin ke awak rookie? Sebab kita orang dah confused. Kami dah confused. Ingatkan Idol. Tak bagi okey, mungkin kita nak menjemput juga lagi dua yang bersama dengan kita. Isha Haq dan juga cikgu mereka ni. Cikgu mereka. Fazlita Muhammad Taib, apa khabar? Wah, macam catwalk ya Nisha. Cikgu Deli kat sini. Saya kat sini. Tadi sedap lah nyanyi. Sebab dia biasa masuk mentor semua kan. Dan juga pertandingan di luar negara kan. Tak ada. Lain. Taklah, tapi itulah macam mana boleh terlibat dengan ni? Memang nak terus bertanding ke dan pertandingan ke? Sebelum tu mungkin kita nak kenalkan mereka ni adalah daripada Vocal Mania yang mana setiap hari Sabtu 9.30 malam ada satu lagi rancangan reality yang mana menempatkan rookies dan juga idols. Idols ni kita tahulah penyanyi-penyanyi yang di Malaysia. Mereka ni boleh dikatakan yang baru nak jadi penyanyi. BBNU lah macam tu. Okey, Eddie Kama tadi Soalan soalan Pak Chief Hetri. Kenapa terus menyertai pertandingan? Tak puas ke dengan pertandingan sebelum ni ke macam mana? Saya nak sebab dulu dengan mentor ada mentor Black N under Abang Black. So sekarang ni saya nak tunjuk saya punya kreativiti di atas pentas Vocal Mania ni. So saya masuk. Nisha? Bagi saya ini pentas besar yang pertama untuk saya. Jadi untuk saya untuk lonjak ini macam batu loncatan untuk saya lah. Untuk saya introduce diri saya kepada industri muzik. Sebelum ni backgroundnya bagaimana? Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Saya pelajar computer engineering sebenarnya. Tapi sebenarnya minat dan passion saya adalah muzik. Jadi saya rasa lepas habis belajar saya nak kejar impian saya iaitu menjadi penyanyi. Cakap pun dah sedap ni cikgu. Cakap dah sedap. Cikgu Deli, apa antara latihan sebab kita tak pernah tahu sepanjang saya tengok Vocal Mania, saya tak tahu yang rookies ni sebenarnya ada cikgu. Sebab dia tak tunjukkan kan. Kita ingat dia orang datang dia tak tunjukkan. Berlawannya terus. Yang mereka ada cikgu di sebalik persembahannya. Apa antara sebenarnya tugas saya ni memang saya ditugaskan untuk membawa rookie-rookie kita ni yang sebab talent-talent yang kita ambil memang raw. So ada beberapa je yang dah pernah biasa di atas pentas tapi kebanyakannya raw. Jadi tugas saya adalah membawa mereka ni
nak kata setanding dengan idol tu mungkin jauh lah, tapi mungkin confident dia so nak dekat-dekat selari dengan idol. So that's sebab mereka ni mencabar idol. Betul. Dia bukan mencabar orang yang seangkatan dengan dia. So berat tu tugas saya tu. Kan sebab tu lepas tu mereka ni pula challenge-nya lagu-lagu battle tu dia orang tak boleh pilih. Diberikan. So kita memberi immunity kepada idol untuk memilih lagu battle. Okey. So mereka ni tak ada pilihan, kena menyanyi apa yang dah ditetapkan, mengikut key pun key idol. So that is the real challenge lah. So kita nak berganda lah ya. So nak challenge idol kan. So saya kena preparekan mereka ni siap. So kalau setakat nak, sebab mereka ni cuma ada 1 minggu sekali je. Lepas tu tak ada rehearsal. Lepas tu tak ada. Tak pernah jumpa. Tak pernah bergandingan. Lepas tu idol pula tu. Kan yang dah biasa bermain dengan pentas. Lepas tu bila kelas gempak. Sound apa tu? Sound check gempak. Bila bertentang dengan idol, Jadi lain. Itu mungkin menjawab persoalan kepada beberapa persembahan sebelum ni ada yang gugup kan, memang sangat gugup. Sebab during kelas, during sound check memang mereka perform sangat baik sebab mereka memang boleh menyanyi. No doubt. Tapi bila berdepan dengan idol je, so saya memang main peranan jadi sesumpah lah. Apabila mereka berlatih, saya akan jadi idol. Part battle lah. Apabila idol berlatih, saya akan jadi rookie. Jadi memang mereka tidak cabaran memang cabaran. Cik Rikama, apa awak dah biasa dipentaskan? Kali ini tanpa audiens berbeza tak untuk dapatkan vibes persembahan? Betul? Sangat berbeza lah. Sebab bila ada audiens tu lebih kita ada two-way kan macam ada orang sebut nama kan. So kita lagi macam semangat lain lah. Lain lah. Bila tak ada ni macam kita macam-macam benda tak dalam otak ni fikir. Terfikir macam orang tengok kat rumah kan. Fikir macam okey aku buat ni kan. Itulah. Nisha, ini minggu keempat kan kalau tak silap saya. Betul. Kalian adalah peserta minggu keempat dan kita tengok minggu pertama ada yang mencipta kejutan menewaskan idol. Tapi minggu kedua dan ketiga tu mereka dah macam bangkit dari tidur lah. Mereka pun dah all out dah nak bagi dekat rookie ni. Sebab rookie pun datang meminta-minta macam ni kan. Betul. Okey, bagaimana nak menghadapi minggu keempat ni dan mungkin adakah minggu ni ada juga kejutan-kejutan dari rookies? Sejujurnya saya rasa pressure jugalah sebab kita nak mempertahankan balik maruah rookies. Jadi kami berempat pada minggu ni memang ada surprise masing-masing. Nak tahu kena tengoklah. Dengan kami pun cakap macam tu. Sebab bila mana biarlah biasa minggu yang terawal tu ada juga yang dikritik dan sebagainya kan. Takut tak untuk melalui fasa sebegitu? Sebab artis kan banyak cabaran kan. Sejujurnya memang takut. Tapi apa saja cabaran? Ini artis. Saya bukan. Jadi memang sejujurnya saya nervous. Tapi apa saja kritikan yang datang kena hadap. Tapi memang saya akan cuba buat yang terbaik juga insya-Allah. Sebab saya nak tanya, mudah kan dapat peluang untuk ke pentas yang besar Vocal Mania. 4 orang yang dikatakan tadi, Nisha Haq, Eddie Kamal pun ada Fatin Afifah, ada juga Daniel Chue. Saya takut salah sebut Daniel Chue. Dia pernah datang di MSI tempoh hari. Cikgu saya nak tanyalah, macam mana nak memastikan bahawa sebab kita tahu potensi mereka besar. Tapi nak memastikan bahawa mereka tidak overdo ketika rancangan seperti sebab kita tahu mereka boleh nyanyi kan? Sebab satunya lagu solo mereka ni mereka memang pilih sendiri. So kebiasaannya lagu yang mereka pilih sendiri mereka dah orang kata dah makanan lah. Contohnya dia dah biasa bawa. Jadi benda tu apabila dah jadi habit kepada dia orang, kita nak mengubah tu adalah satu benda yang makan masa. So apa yang saya boleh bantu adalah saya bantu dari segi minimalkan. Bila benda tu dah jadi kebiasaan, kadang-kadang dia orang terlepas. Dia orang terlepas. Jadi tapi it's a good platform for them because this is a really good platform untuk mereka akan datang, cabarannya lagi besar. Sebab ada juga yang cikgu dah biasa dampingi ketika idola kecil semua kan? Ya, betul. Melihat mereka membesar macam mana? Perubahan suara ya Allah, kalau dulu besar macam ni, sekarang saya tengok macam ni. Lepas tu masa tu senang sikit nak lentur dulu macam ni je, sekarang tak boleh dah. Besar dia banyaklah jawab dia. But most of them masih berbudi bahasa lagi. Menghormati Cikgu Deli kan? Alhamdulillah. Okey, jadi apa semangatnya untuk pada minggu ini, hari Sabtu ni 9.30? Apa semangatnya Eddie? Apa yang membawakan semangat, maybe bawa lagu yang makanan juga ke minggu ni hari Sabtu? Sebab tadi kan bawa nyanyi abang ni.
Saya dah suruh Fetri buat lirik untuk awak. Itu saya pun teringin juga. Itu mungkin semangat awak untuk esok. Itu lagu yang Fetri boleh. Genre makanan ke? Yang ni, yang tadi. untuk balada tu memang makanan kan? Balada, ya. The rock balada. Rock balada. Minggu ni pun akan bawa rock balada juga. Tapi saya ada ubah arrangement sikit supaya macam lebih lain lah. Sebab lagu yang saya akan bawa ni nanti tak ada orang yang ubah benda tu. Lagu tu. Tak pernah lagi saya tengok. Ini yang takut ni. Ni yang takut. Kan? Ini yang Tapi takut cikgu ni. dia senyum je okey dah tu. Nisha, dalam banyak-banyak, saya tahu ini soalan yang normal, tapi sebelum Datuk AC tanya esok, saya tanyalah, awak nak jumpa siapa esok ni? Saya nak bertemu dengan siapa? Kalau nak ikutkan saya, mana-mana pencabar yang diberi pun saya hadap. Tapi kalau personal, Indah. Indah Ruhaila. Indah Ruhaila. Cakap pun sedap ni, cikgu. Memang Sekejap lagi kita akan dengar nyanyian dia. Jangan risau, kita demonstrate ada dengar. debat bahasa Inggeris ke tak ada? Oh, tak ada. Macam ada kan? Ada. Tapi actually dia pula yang ada. Okey. Apa dia? Tak saja. Saya yang rasa macam ada. Itu sebab dia minat muzik Inggeris kot kan? Awak punya kecenderungan. Nyanyi pujaan? Tradisional pula. International ke lokal? Dua-dua. Saya kalau lokal Hil Husaini. Kalau international Ariana Grande. Ariana Grande. Wow. Okey, penulis. Penulis lirik pujaan. Ada trivia sikit nak tanya. Cikgu ni adik bongsu kepada siapa? Alamak. Ramai tak tahu kan? Sebab keluarga seni kan? Apa Jai bawa? Siapa namanya? Siapa? Saya buat gaya sikit lah. Buat gaya sikit lah. Awak tahu? Kumpulan muzik gergasi Malaysia. Bass. Main bass kan? Lagu dia Demi Cintaku. Kumpulan tu. Tapi adik bongsu pada siapa? Itulah saya tengok nama penuh ni. Bukan vokalis kan? Bagi tahulah adik khabar. Cikgu, adik siapa cikgu? Tak, bukan adik bongsu. Saya ada adik lagi. Ada lagi? Okey. Abang-abang saya lah. Sebab Kit dan Din Search. Wah. Patut. Keluarga muzik. Tengok gaya pun. Cikgu bukan bongsu kan? Bukan. Oh, ada lagi. Cikgu pun genre rock juga ke? Saya paling tak suka gitar. Saya tak tahu kenapa. Cikgu bersandarkan pada vokal lah. Okey, all the best kita ucapkan kedua-duanya. Betul. Cikgu pun all the best. Semoga berjaya, Nisha, Eddie. Jangan lupa kepada anda menyokong mereka dan juga idols pilihan anda di rumah. Sabtu ini 9.30 malam Vocal Mania bersama dengan 4 rookies dan juga 4 idol. Lepas ni Nisha pula akan buat persembahan. Saya akan tengok tau esok. Saya tak pernah terlepas lagi Vocal Mania. Lagu apa Nisha? Alright. Untuk esok ke hari ni? Kejap lagi. Writings on the Wall. Computer engineering? Writings on the Wall. Kita Writings on the Wall. Itu kos dia belajar. Tak apa, saja usia dia. Terima kasih semua bersama dengan kami pada pagi ini. Minggu depan ada berkaitan dengan stres anak ketika PKPP. Okey, silakan Nisha Haq. Assalamualaikum. I've been here before, but always hit the floor. I spend a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, and there's no more use in running, this is something I've gotta face. If I risk it all, could you break my fall? Cause the writing's on the wall.
shots of the light that held me from my past. As the stars begin to gather and life begins to fade, when our hopes begin to shatter, know that I won't be